nak kekal di sana. Rasa-rasa nak pergi, nak balik, pergi 2-3 hari nak balik. Buatlah amal sikit-sikit. Tuan-tuan laduk sini nak pergi Teluk Intan. Kita nak naik motosikal. Nak pergi, nak balik. Agak-agak nak bawa duit apa ni? Tentulah bawa 2-3 ringgit. Ada minyak, tayar pecah tak lagi tengah jalan. Apa-apa hai, tengok apa benda yang ada nak beli. 2-3 ringgit kita bawa lah kan. Tapi nak pergi Kuala Lumpur, takkan 30 ringgit. Nak pergi Kuala Lumpur nak duduk 2-3 hari. Paling tidak 2-300. Tuan-tuan nak pergi Mekah, pergi umrah berapa ribu pun. Lagi jauh perjalanan, lagi banyak bekalan. Lagi lambat masa balik, lagi banyak bekalan. Agak-agak kita nak pergi kubur ni tuan-tuan berapa jauh? Boleh kira tak kilometer dia? Masa dia boleh kira ke tuan-tuan? Cukupkan dengan sembahyang 5 waktu. Kita tuan-tuan bermula daripada nak mati tu lagi. Nak mati tuan-tuan, Allah Rabbi ya Karim. Nabi kata inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu sakarat, sakaratul maut. Kita akan berhadapan dengan sakaratul maut. Dikatakan tuan-tuan sekalian, malaikat yang nak cabut nyawa ni, malaikat yang nak cabut nyawa ni tuan-tuan, dia datang nak ambil nyawa kita ikut amalan kita. Kalau amalan kita tuan-tuan sekalian baik, dia datang muka yang cantik. Amalan kita teruk, kita fasik, zalim, kufur, dia datang dalam bentuk keadaan muka yang amat menggerunkan. Satu hari tuan-tuan sekalian, malaikat maut datang nak ambil nyawa Nabi Ibrahim AS. Ibrahim tanya, engkau datang buat apa? Malaikat maut kata, datang nak ambil nyawa engkau. Macam ni kah rupa kamu nak ambil nyawa orang kafir? Muka macam ni ke? Malaikat maut kata, bukan macam ni. Boleh tak tunjuk aku rupa kamu ketika nak ambil nyawa orang kafir, orang zalim, orang fasik? Kata malaikat maut, kamu tak sabar Ibrahim. Kamu tak sabar. Nabi Ibrahim nak tengok juga. Maka kata malaikat maut, engkau parti belakang. Terbaik saja tuan-tuan, Nabi Ibrahim parti belakang, dia parti semula ke depan. Dia tengok muka malaikat maut tuan-tuan, pengsan terus. Pengsan tuan-tuan. Kita tak tahu macam mana bentuk malaikat maut nak ambil nyawa kita. Bila kita nak mati lagi tuan-tuan, kalau kita orang beriman, beramal soleh, malaikat diutus oleh Allah Ta'ala bawa khabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan doa mereka tu Allah, kemudian mereka beristiqamah dalam melakukan taat kepada Allah. Bila mereka nak mati, datang malaikat kata kepada mereka, jangan takut, jangan berduka cita, bergembira dengan syurga yang dijanji oleh Tuhanmu. Tapi tuan-tuan, kalau kita ni orang yang jahat dah, orang tak buat ibadat lah, malaikat datang maki you. Haram jadah punya orang duduk atas muka bumi 60 tahun hidup, tak habis-habis buat maksiat, minum arak, dia maki tuan-tuan, menggeletar ni, terjelir lidah ni, terbeliak biji mata tuan. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sontaknya itu buka pintu langit, fakasyafna anka rita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Kalau kita ni tuan-tuan ahli syurga, kita dah nampak dah tempat kita dah tuju. Senyum kita tengok di atas. Orang kata dalam masa khorok apa, nyamuk khorok, nyamuk macam tu. Ketika mana kata mata memandang ke atas, dia nampak tempat tuju dia. Tapi bagi orang yang jahat dan maksiat, Allah mengeletak, mengumpuk tuan-tuan, dia nampak tempat dia nak tuju. Siapa umur macam saya lebih kurang umur 62? Saya 62. Orang yang umur 60. Ada tak sini umur 60? 60 tu? Kenal tak? Tahu tak botak chin? Ingat tak cerita botak chin? Anak-anak muda tak ingat? Tak tahu. Orang tua tahu. Botak chin ni tuan-tuan, dia ni Robin Hood Kuala Lumpur. Kerja dia merompak. Dia rompak kedai meh, rompak bil. Tapi duit tu dia tolong orang miskin. Masa tu di Kuala Lumpur banyak rumah setinggal. Dia bantu orang susah-susah semua, dia cakap Melayu, Cina, India, dia tolong buat. Tapi hasil rompakan. Satu hari tuan-tuan, satu hari pasukan selamatan dah berjaya mengepung, makna kata kumpulan botak chin.
di satu kelang papan dikepung. Berlaku tembak-menembak, bom pun semua meletup dah. Akhirnya botak cin ditawan. Dapat ditawan bersama-sama dia dengan senjata, peluru dan sebagainya. Kemudian dibawa ke mahkamah dan dibacakan pertuduhan ke atas dia. Pertuduhan memiliki senjata api. Dibawa seksyen sekian-sekian, KS sekian-sekian, gantung sampai mati. Bila dibaca saja pertuduhan ke atas dia, dia kata memang saya mengaku, dia kata semua tu senjata tu milik saya. Peluru-peluru pun semua saya punya. Hakim kata kamu tahu tak kesan perempuan kamu ni? Kamu akan digantung sampai mati. Dia kata saya sedikit tak takut. Gantunglah saya. Saya sanggup mati kerana membela orang susah. Kalau saya digantung, semua organ-organ saya dermakan. Mata dia derma tabung mata, jantung dia tabung jantung, semua dia nak derma. Punya bersemangat botak cip. Tapi tuan-tuan tahu tak masa dia nak mati? Yang cerita kat saya ni Ustaz Jailani. Saya ingat dia masih hidup lagi, tapi dia mutuk dah. Duduk di kampung Jammu, Taiping. Cerita ni saya dengar tuan-tuan masa saya duduk di kem tahanan Kemudian. Saya masuk kena tahan di kem tahanan dulu tuan-tuan. Kita dalam kem tahanan tu kita ada ustaz-ustaz daripada KDN datang mengajar kita. Termasuk Ustaz Jalani. Ustaz Jalani ini dia guru agama, Kementerian Pendidikan, tapi dipinjam oleh penjara Malaysia. Pinjam untuk mengajar di kem tahanan dengan Pulau Derajat. Dan mengajar di Pudu Jail. Orang yang diajar di Pudu Jail tuan-tuan, dia panggil BA. BA ni kan Bachelor of Art, bantuan akhir. Kira dia tu dah jatuh hukum gantung lah. Cuma nak tunggu hari gantung lah. Dia pun bagilah agama ni supaya mereka ni insaf, taubat dan sebagainya. Dia kata pengalaman dia, orang Islam ni yang dihukum gantung sampai mati, pengedar dada, kemudian tu memilih senjata api tanpa kebenaran, mereka ni bila kena tangkap gantung sampai mati. Jadi mereka ni lah jadi anak murid dia. Dia kata mereka ni selalunya diambil pada hari Khamis. Ambil hari Khamis, berjumpa keluarga. Malam tak lagi dia digerakkan bangun makan sahur. Kemudian tuan-tuan sembahyang subuh berjamaah, niat puasa, sembahyang subuh berjamaah. Elok orang bagi salam, dia pun bagi salam, terus sujud syukur. Syukur sempat bertaubat. Tengah sujud tu dia dibawa ke tali gantung. Kata tak jalani pengalaman dia, orang Islam yang digantung ni boleh kata rata-rata kita tengok pada muka dia ada tanda-tanda husnul khatimah, mati elok, mati yang cukup elok, sempat bertaubat dan sebagainya. Walaupun dia mengedar dada, pemilik tetapi dan sebagainya, hatta dia bunuh orang, tapi kita nampak dia kata tanda-tanda mati dalam keadaan baik tu ada kat dia. Botak cin ni, hari dia nak digantung, tuan-tuan tahu cerita, dia pegang jerjak besi tak mau lepas. Orang nak bawa dia ke gantung, dia pegang lembek badan. Dulu bersemangat sanggup mati untuk orang miskin, tapi bila nak digantung tuan, lembek badan. Pasal apa? Fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka lam mahdi. Betul rujuk surah Qaf ayat 22. Bila orang tu nak mati, Allah buka pintu langit, dia nampak tempat dia tuju. Kalau tuan-tuan ada orang bukan Islam kawan dengan tuan-tuan, tuan-tuan tengok dia nak mati dia nak. Maka syafna anka ghita'aka fabasaruka lam mahdi.